بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم دمر بالخير، اللهم دمر بالخير رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat meneruskan lagi tazkirah kaitan dengan kitab Masjid Hadis. Jadi kita sambungkan kitab yang telah dibaca pada minggu-minggu yang sebelum ini. Jadi pada minggu lepas kita tangguhkan kita punya majlis ilmu kerana ada beberapa masalah. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi, iaitu hadis bab yang ke-7. Ya. Mana bab yang ke-5, yang ke-6 kita telah sempurnakan, iaitu berkaitan dengan iman dan Islam yang sempurna. Pada bab yang ke-7 berkaitan dengan wajib menuntut ilmu agama dan kelebihannya. Hadis yang kita akan baca ni menceritakan kepada kita tentang kewajipan kita untuk menuntut ilmu. Nabi pun ada pernah bersabda, antara yang bermaksud, siapa yang menginginkan dunia, man arada dunia, maka ia hendaklah ada ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka ia hendaklah juga berilmu. Dan pada siapa yang menginginkan kedua-duanya, maka wajiblah bagi dia untuk berilmu. Maksud di sini bahawa ilmu itu sangat penting untuk kita. Kalau kita beramal tanpa kita ada ilmu, maka amalan kita itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beramal dengan mengikut-ikut saja. Baik, dalam surah An-Nahl, di antara maksud Allah telah berfirman yang bermaksud, dia kata, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui. Baik, hadis yang ke-20. Hadis yang ke-20, An Anas bin Malik, daripada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah budak suruhan Nabi. Anas ini di antara khadam Rasulullah. Masa penghijrahan Nabi ke Madinah, ramai orang-orang Ansar, orang yang tinggal di Madinah itu telah memberi hadiah yang banyak kepada Rasulullah. Hadiah, berbagai hadiah lah. Jadi ada seorang ibu ni, dia tidak ada hadiah kerana dia orang miskin, maka dia serahkan seorang anak dia, iaitu nama Anas. Anas ni banyak meriwayatkan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Hadis daripada Ibnu Majah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilmi
menuntut ilmu fardhiyah adalah satu kefarduan ala kulli muslimin, adalah satu kefarduan yang wajib atas tiap-tiap seorang muslim, seorang Islam. Menuntut ilmu itu wajib. Khususnya ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu maksudnya benda yang wajib bagi orang muslim, yang wajib belajar. Fardu kifayah itu tak wajib lagi kerana ia adalah tanggungjawab masyarakat. Bagaimana yang awak telah belajar, misalnya ilmu menguruskan jenazah, itu adalah fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah, tak payah buat. Jadi ilmu fardu ain itu wajib. Misalnya berkaitan dengan solat, berpuasa, misalnya wajib. Kita kena belajar. Bagaimana kita nak bersolat kalau kita tidak ada ilmu? Kita ada ilmu orang semayang. Orang semayang kita semayang, tapi kita tidak ada ilmu berkaitan dengan solat, misalnya. Jadi fardu kifayah dan fardu ain itu kita kena belajar. Hadis yang ke-20 ini mewajibkan tiap-tiap seorang Islam, lelaki dan perempuan, mempelajari ilmu. Ilmu fardu ain ini yang saya sebut berkaitan dengan solat, puasa, misalnya. Dekat amalan kita hari itu fardu ain. Ada juga ilmu fardu ain ini, dia menjadi fardu ain apabila berlaku sesuatu pada keadaan diri dia. Dia tidak menjadi fardu ain kalau benda itu tak berlaku. Contohnya, misalnya seseorang itu dia nak kahwin. Jadi menjadi fardu ain kepada dia untuk belajar ilmu perkahwinan. Contohnya, wajib bagi dia belajar ilmu bagaimana ilmu perkahwinan, ilmu menakahat tu, kena belajar. Kalau dia nak kahwin tak belajar, dia tak belajar, tak tahu. Misalnya dia nak kahwin sampai dia mati, aku tak nak kahwin lah, nak jadi ambil misalnya kan, maka tak perlulah dia belajar ilmu menakahat. Tapi kalau dia nak kahwin, dia kena belajar ilmu menakahat tu. Sebab tu sekarang orang nak kahwin kena pergi dikhususkan khusus perkahwinan. Bagilah dia khusus perkahwinan dengan tunang dia. Masa khusus itu dah berlaku benda yang tidak baik. Contohnya macam tu. Banyak berlaku, bukan kata semua berlaku. Tapi maksudnya dia kena belajar ilmu perkahwinan tu baru dia boleh kahwin. Jangan dia kahwin dia tak belajar ilmu perkahwinan. Kerana fardu ain bagi dia untuk belajar ilmu perkahwinan tu. Tak kira lah lelaki atau perempuan. Benda yang dia kena wajib belajar. Kalau dia tak nak kahwin tak apa, tak belajar tak apa. Kalau dia tak belajar macam mana dia nak jawab nikah? Bagaimana dia nak didik isteri dia? Bagaimana dia nak layan suami dia? Bagaimana dia mendidik anak dan sebagainya. Jadi dia kena ada ilmu menakahat. Kalau misalnya orang tu nak berniaga, dia nak berniaga, nak buka satu perniagaan, wajib bagi dia mempelajari ilmu muamalat, ilmu dalam perniagaan. Kalau dia tak belajar, bagaimana dia nak berniaga? Dia tak tahu perniagaan halal, perniagaan haram, apa hukum niaga benda ni, apa hukum niaga benda ni. Bagaimana kita nak berniaga, kita nak ambil keuntungan misalnya, berapa banyak kita nak ambil keuntungan. Kalau kita beli RM10, kita boleh jual RM100. Contohnya, nak untung cepat, beli RM10, jual RM100, untung RM90, cepat kaya. Jadi kalau dia segi ilmu muamalahnya, tak boleh. Tidak boleh mengambil keuntungan lebih daripada 100%. Misalnya, macam tu. Mana kalau beli RM10, kena jual RM20. Contohnya itulah. Ataupun jual RM15. Kalau dia niaga macamnya, adakah boleh bagi dia sorok barang, dia beli banyak-banyak, dia tahu gula nak naik misalnya, dan dia beli banyak, lepas tu dia sorok. Bila naik dia dijual. Jadi dari segi ilmu muamalah dia, salah. Dia jadi tidak boleh menyuruh barang untuk keuntungan yang lebih cepat misalnya. Masa jual dia beli banyak-banyak, lepas tu dia simpan. Dia kena belajar.
Banyaklah ilmu-ilmu yang lain itu menjadi fardu ain kalau dia berada di bidang itu. Kalau kita tak nak niaga, macam saya tak nak niaga kan, tak perlu saya belajar nak ilmu amalan. Saya tak nak niaga, saya nak bekerja sebagai guru saja. Contoh macam itu. Kalau kita nak niaga, kita kena belajar. Baik. Oleh kerana sesuatu pekerjaan dari yang sekecil-kecil hingga yang sebesar-besarnya tidak dapat dilakukan dengan teratur dan sempurna melainkan dengan ilmu pengetahuan yang berkenaan dengannya, maka nyatalah wajibnya seseorang mempelajari hukum dan peraturan Islam bagi apa sahaja perkara yang dah dilakukannya sebagai wajib fardu ain. Benda yang kita nak buat wajib bagi kita untuk belajar. Kalau kita nak bekerja satu-satu pekerjaan, wajib bagi kita kena belajar kerja itu. Sebab tu sekarang ni kalau bidang pendidikan misalnya, dia ada khusus. Okey, orang nak belajar tentang enjin misalnya, dia belajar enjin lah. Nanti dia balik, dia dah bekerja, nanti dia bekerja berkaitan dengan enjin, buka enjin, masak. Kalau misalnya dia tidak ada segi apa, landscape, dia pergi belajar tentang macam mana nak hias taman, bunga dan sebagainya, nak berbenih dan sebagainya, maka dia akan bekerja berkaitan dengan bidang dia. Wajib bagi dia mempelajari ilmu yang dia nak buat tu. Jangan dia buat kerja benda yang dia tak buat, benda yang dia tak belajar. Dia kerja tentang rumah, tapi tak belajar tentang bagaimana nak bina sebuah rumah. Apabila dia tak belajar, dia buat rumah tu tak jadi, tak elok, tak sempurna dan sebagainya. Okey, menurut kitab Al-Furuq dan Tahzibul Furuq bahawa Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin dan Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah, ini kitab yang hebat lah, kitab yang hebat, Ar-Risalah, Ihya Ulumuddin. Sekarang ni banyak kitab kita boleh beli, dia telah dicetak dalam bahasa kita. Masa zaman kitab Ihya Ulumuddin keluar tu, saya ingat saya pun ada baca buku ni, saya ada beli, tapi dia dalam bahasa Indonesia. Sekarang ni kita boleh cari, kita boleh buka, kita boleh baca dalam bahasa kita lah. Kitab Ar-Risalah misalnya, Imam Ghazali dan Syafi'i cerita apa, dia kata bahawa telah sekata alim ulama, tidak harus seseorang cuba melakukan sesuatu perkara sehingga ia mengetahui lebih dahulu hukum Allah mengenai perkara yang hendak dilakukannya itu. Tidak harus. Mana kita tak boleh buat benda yang kita tak tahu, kita nak buat. Kita tak tahu tapi kita pandai-pandai untuk buat tahu. Tak kira ada fardu ain atau fardu kifayah. Awak tak tahu cara nak menguruskan jenazah, tiba-tiba kita pandai-pandai nak menguruskan jenazah. Kita tak tahu bagaimana kita nak mandikan dia, bagaimana kita nak kapankan dia, macam mana, berapa helai kain, kita nak bumikan dia nanti macam mana kita tak tahu, kita tak belajar. Jangan kita cuba-cuba nak buat. Kalau kita buat juga, menampakkan kejahilan kita lah. Contoh, orang yang hendak berjual beli wajib mempelajari hukum mengenainya. Bagaimana saya sebut tadi lah, dia nak niaga, dia kena belajar ilmu perniagaan tu. Jangan dia tak belajar, dia buat niaga je. Dia dah benda haram, niaga misalnya, haram berjual misalnya, tak boleh lah. Apa pun benda, dia berniaga, dia tak belajar ilmu niaga, maka dia pun niaga sampai dalam perniagaannya itu berlaku melanggar hukum Allah. Oh, dia tak tahu niaga itu haram untuk dia. Dia tak tahu. Ataupun berniaga benda-benda yang subhat, jual pokok misalnya. Pokok itu adalah benda yang subhat, yang ulama menghukumkan adalah haram, dia penjual. Ini benda-benda macam kita kena elakkan. Kalau kita nak bersih, kan kita punya harta benda. Kalau dah berniaga, dah banyak harta, dah banyak aset, kena keluar zakat. Jadi dia kena ada ilmu berkaitan dengan jual beli.
hendak menyewa, memberi sewa, mengupah dan mengambil upah, wajib mempelajari hukumnya. Kena belajar juga. Misalnya dia nak bekerja, dia nak sewa rumah ke, dia nak bekerja satu benda ke, satu pekerjaan tu dia kena belajar berkaitan dengan apa yang dia nak buat. Kita jangan bekerja buat satu benda tu yang kita tidak tahu. Sedangkan kalau kita nak bawa kereta pun kita kena belajar kereta. Kita kena belajar motor misalnya. Bagaimana kita nak bawa kenderaan tersebut. Demikian juga orang yang hendak sembahyang wajib mempelajari hukum mengenai sembahyang. Kalau kita nak sembahyang misalnya, kita kena belajar berkaitan dengan sembahyang. Kita belajar, tapi kita belajar dulu masa kita kecil belajar. Tapi kita tidak menambahkan ilmu berkaitan dengan solat kita, maka solat kita tidak sempurna. Jadi kita kena belajar. Jangan kita ikut orang je. Contohnya macam itulah. Demikianlah seterusnya segala perkata yang hendak dikatakan dan segala amal yang hendak dikerjakan. Tak kira dari segi solat ke, dari segi amalan yang lain ke, kita kena berilmu. Benda yang kita nak kata pun kita kena ada ilmu. Maksudnya kita nak cakap satu benda tu, kita kena ada pengetahuan kita. Kita kena ada hujah kita baru kita boleh cakap. Kalau nak misalnya kita tegur orang, kita kata semayang awak tak sah ni. Sebab apa tak sah? Kita ada hujah kita. Sebab kita belajar. Jangan kita nak menegur orang, nak berkata sesuatu tapi kita tak tahu. Kita main ikut je. Ada orang dia tak tahu misalnya berkaitan dengan muafiq masbuk. Dia datang masjid, dia tengok orang nak semayang. Dia tak tahu apa dia muafiq, apa dia masbuk. Dia datang dia pun semayang. Bila dia semayang, dia ikutlah imam tu. Dia semayang dulu, imam tu dah rakaat kedua, dia pun semayang dulu. Semayang dulu, masuk dia imam. Orang ni kita tengok, mesti dia tak tahu. Mesti dia tak belajar. Patutnya dia kena menunggu imam kan. Dia dah tidak bersama dengan imam, dia dah lewat. Maka bila imam tu bagi salam, dia kena sambung. Contohnya macam tu. Disebabkan dia tak tahu, dia semayang dulu, dia ikut, dia kejar imam tu. Sampai dia bersama dengan imam, baru dia ikut. Contohnya. Maka orang macam ni, dia tak belajar. Jadi kita kena belajarlah, kena ada ilmu. Maka sesiapa yang mengetahui hukum Allah dan beramal menurut apa yang diketahuinya, sudah tentulah ia telah mentaati Allah dengan dua taat. Dan siapa yang tidak mengetahui dan tidak pula beramal, sudah tentu ia telah berharga kepada Allah dengan dua kedurhakaan. Dan sesiapa yang mengetahui hukum Allah dan tidak beramal mengikutnya, maka ia telah mentaati Allah dan dengan satu taat dan berharga kepadanya dengan satu kedurhakaan. Mana kalau kita sudah berilmu, pada satu pertama kita telah belajar. Yang kedua kita telah amal ilmu yang kita pelajari itu. Kita belajar berkaitan dengan solat misalnya. Jadi kita telah beramal dengan amalan solat kita. Kalau kita belajar berkaitan dengan ilmu mulaqahat kita misalnya. Jadi kita dah belajar, maka kita beramal dengan ilmu itu. Kalau kita belajar berkaitan dengan ilmu jual beli, maka kita belajar dan kita beramal. Jangan kita belajar saja tapi kita tidak beramal. Kita tahu berkaitan dengan solat, tapi kita tak solat. Tak boleh juga. Dia telah berharga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah tidak suka kepada orang yang dia tahu, dia boleh kata suatu benda tapi dia tidak beramal dengannya. Kalau maqtan indallahi an taqulu ma la tas'alun. Dia dapat cinta semayang macam ni, tapi dia tak semayang. Jadi Allah tak suka. Allah berharga kepada mereka-mereka yang bercakap satu benda yang dia tak buat. Saya misalnya cakap nak lawak sekolah, cakap benda yang saya tak buat misalnya. Tak boleh, Allah sangat
durhaka. Jadi Allah sangat tidak suka kepada orang yang macam ni. Jadi kita kena berhati-hati lah masa bercakap. Kita bercakap benda yang kita buat. Kadang-kadang ustaz apabila dia mengajar, dia bilang, dia kata apa yang saya perkatakan ni memberi nasihat kepada saya dan kepada tuan-tuan yang mendengar. Maknanya memberi satu motivasi kepada dia untuk dia beramal. Kalau ustaz itu ceritakan tentang solat berjemaah misalnya, mungkin ustaz yang bercakap itu pun dia bukannya selalu bersolat berjemaah, tapi dengan dia selalu berkata-kata memberi satu inspirasi kepada dia untuk dia pun bersolat berjemaah. Contohnya macam tu. Jangan dicakap dia solat berjemaah kelebihan dan sebagainya, tapi dia tak buat. Tak boleh lah. Jadi kalau kita cakap benda yang kita tak lakukan tu, Allah sangat durhaka. Kalau awak selalu ikut 30 minit bersama Ustaz Dul, Ustaz Dul ni amal mimpi tu kan, saya selalu ikutlah dia punya kuliah dia. Dia selalu cerita, dia kata dia tak suka cakap benda yang dia tak buat. Kalau dia mengajar dalam ekonomi, nanti dia mengajar, dia baca buku ke apa, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan solat sunat lah, apa benda yang dia tak buat, dia cakap. Dia kata dia tak buat, dia kata. Jadi saya tak nak bagi tahu lah. Dan benda yang dia buat, dia tekankan, dia memberi penekanan lah. Jadi dia sangat berhati-hati mengeluarkan sesuatu benda. Kita tak nak sebagai orang agama, ustaz, dia selalu menceritakan sesuatu benda tapi dia tak buat. Saya diingat bahawa ilmu agama itu bukan satu perkara yang mudah didapati, bahkan mestilah dipelajari. Ilmu tu kita kena belajar. Macam kita belajar malam ni lah, hadis yang kita dengar misalnya, kita dapat dengar, sebelum ni kita pun pernah dengar hadis berkaitan dengan talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin. Kau kita tahu betul hadis itu ada dalam tiga hadis itu ada hadis itu. Maknanya menuntut ilmu itu adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang Islam. Jangan kita tak menuntut ilmu. Ada hadis yang kita dengar, utlubul ilma walau bisin saja. Itulah ilmu itu walaupun ke negara China. Walaupun hadis itu satu hadis yang sangat sahih, ada setengah ulama sebenarnya dia kata itu bukan hadis, itu kata-kata ulama, kata-kata para sahabat. Tapi dia memberi satu pegangan untuk kita, gairah untuk belajar. Jadi maknanya belajarlah ilmu itu. Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Kalau kita dengar, menuntutlah ilmu itu daripada buaya hingga ke liang lahat. Ustaz berceritalah, maknanya mak kita dulu masa buai, kita pun dia telah belajarkan ilmu. Apabila kita dah besar, kita belajar ilmu sampai kita mati pun ada juga ilmu yang diajar kepada mereka yang hidup. Jadi banyak hadis atau kata-kata ulama yang memberi kita kekuatan untuk kita belajar. Kita jangan kata ilmu itu tak penting untuk kita. Bahawa ilmu agama itu bukan satu perkara yang mudah, bahkan mestilah dipelajari dan diterima dari orang yang betul-betul sah ilmunya. Kita belajar mestilah dengan ilmu. Ilmu kita tu kita kena belajar dengan guru. Ilmu tu kena belajar melalui guru. Kita kena berguru. Kita jangan dapat ilmu melalui mimpi misalnya. Saya dapat ilmu tapi melalui mimpi. Itu bukan ilmu yang baik kan? Kerana dia kata ilmu tu kita kena belajar melalui ilmu yang sah, melalui guru kita yang murabi, guru kita yang mursyid, guru kita yang hebat, guru kita yang memang di belajar ilmu lah. Maksudnya kita jangan cari guru-guru yang tidak baik. Ilmunya serta jujur dan adil dalam penyampaiannya. Carilah guru yang jujur. Jangan cari guru yang tidak jujur dalam dia memberi ilmu.
Ada guru yang tidak jujur. Kerana kalau dia mengajar, kalau melibatkan kepentingan diri dia, dia tak ajar. Dia ajar. Kalau melibatkan kena pada diri dia, dia tak ajar. Misalnya, dia ada sikit-sikit. Ataupun dia tidak mengajar terus. Contohnya. Jadi, kita kena jadi guru yang jujur dan adil dalam penyampaian ilmu. Jangan cari guru yang hanya untuk kepentingan diri dia sahaja. Ada guru yang macam tu kan? Dia tak menyampaikan ilmu itu secara jujur. Sesungguhnya ilmu yang sah dan muktabah itu tidak akan dapat dicapai melainkan dengan dipelajari dari guru. Ilmu kena belajar berguru. Ya, sebagaimana saya sebut tadi lah. Jangan kita belajar dalam buku. Kita beli buku banyak-banyak, kita baca buku. Tak boleh. Kita ni sulap buku sebenarnya. Kita tak belajar ilmu di melalui guru, kita beli buku je. Beli buku, baca habis. Beli buku lain pula, baca semua habis. Ilmu macam tu pun tidak boleh. Sebab ilmu tu kita kena belajar berguru, bertalaki dengan guru, dan kita boleh bersahajawab dengan guru kita. Kerana kalau kita belajar melalui buku, guru kita siapa? Mungkin guru kita ialah syaitan. Ataupun kita belajar melalui Facebook kita, internet misalnya. Kita buka internet, kita baca sumber tu. Tapi kita tidak ada rujukan untuk sumber yang kita dapat, maka kita akan sesat. Bukan tak boleh belajar, kita boleh belajar. Tapi apa yang kita dapat tu kita kena rujuk kepada orang-orang yang tahu, orang yang ahli. Tak pun memang kita belajar. Kita ni orang yang belajar, berilmu. Tapi kita nak menambah ilmu kita dengan buku ke, dengan maklumat-maklumat maya tu tak apalah. Kita dah tahu bab ni, tapi kita nak tambah ilmu kita. Kita makan baca buku. Okeylah. Ini bermula daripada kosong, kita nak belajar hanya melalui internet atau melalui buku. Itu tak boleh. Bukan semata-mata dari buku. Lebih-lebih lagi yang digarap oleh orang orientalis. Dia kata, pengarang dia kata, kita kena belajar melalui guru, bukan semata-mata dari buku-buku. Jangan kita bergantung pada buku-buku yang kita baca sahaja. Lebih-lebih lagi buku yang kita baca itu digarap oleh orang-orang barat. Jadi kita nak baca buku atau kitab ni, kita kena tengok pengarang dia. Siapa pengarang dia? Orang Islam. Kenal pengarang dia siapa? Bolehlah kita baca. Jangan kita hanya ambil buku, kita tak tahu pengarang dia pada mana, kita baca, maka kita takut. Kalau buku yang melibatkan akidah misalnya kan akan merosakkan akidah kita. Kalau buku itu melibatkan buku ibadat kita, maka akan merosakkan ibadat kita. Kita berpegang dengan buku yang kita baca tu, yang kebanyakannya menghidangkan madu dicampur racun. Biasanya orang barat ni, dia menulis buku dia tu dia kata ada madu dan ada racun dia. Kalau kita baca nampak macam hebat, tapi di sebalik itu dia telah meracuni pemikiran kita. Banyak buku sekarang kalau kita baca, kita tengok khususnya berkaitan dengan akidah lah, berkaitan dengan akidah, menyeleweng. Banyak buku-buku yang telah disemak oleh Kementerian Dalam Negeri misalnya, banyak buku-buku yang menyeleweng akidah. Jadi kita kena berhati-hati dengan membaca buku-buku tersebut. Yang seterusnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu salasah. Ilmu itu tiga. Adalah tiga. Ilmu yang menjadi asas bagi ilmu yang dikehendaki oleh agama adalah tiga. Nabi kata, wa ma siwa zalika fa huwa fadlun.
Dan yang lain dan itu adalah ilmu yang lebih, yang tidak dikehendaki oleh agama. Apa dia yang tiga tadi? Ilmu yang tiga yang tadi itu ialah ayatun muhkamatun au sunnatun qaimatun au faridatun adilatun. Tiga perkara ilmu. Yang pertama, ayat Quran yang telah nyata dan tidak dimansuhkan hukumnya, atau sunnah atau hadis yang sah datangnya dari Rasulullah SAW yang tetapkan, atau ketetapan dan keputusan yang betul sama seimbang dengan kehendak kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Tiga cabang ilmu yang kita kena belajar. Maknanya ilmu yang pertama, ilmu daripada Allah, ilmu daripada Al-Quran. Kita kena belajar ilmu yang dalam Al-Quran tu. Kita jangan baca Quran je. Baca Quran berserta dengan pengertian dia sebenarnya. Baca Quran berserta dengan tafsir dia, barulah kita dapat ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Kita hanya jangan tafsir Quran, baca Quran je. Bulan Ramadan ni kita membaca Al-Quran, tapi kita tidak tadabbur apa yang ada dalam Quran. Kita tidak menghayati apa yang ada dalam Quran. Kita tidak faham ayat-ayat Quran yang kita baca tu. Sebaik-baiknya kita baca ayat Quran itu berserta dengan arti dia. Itu yang sebaik-baiknya. Jangan kita baca saja. Jangan kita baca saja Quran tu. Memanglah baca Quran itu mendapat pahala yang besar. Setiap ayat Quran yang kita baca itu, setiap huruf Allah akan bagi pahala. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa perkataan tu? Alif Lam Mim. Jadi ada 3 perkataan. Satu huruf tu, satu perkataan tu, satu tu dapat berapa? Dapat 10 sebenarnya kan. Jadi kita baca aja. Kita tak tahu pengertian dia. Sebaiknya kita baca bersama dengan pengertian. Jadi apabila kita baca dengan pengertian dia, insya-Allah kita akan dapat menghayati apa yang ada dalam Quran. Dari segi hukum dia ke, dari segi sirah dia ke, dari segi hikmah dia ke. Yang pertama, yang kedua, kita kena juga belajar berkaitan dengan sunnah Rasulullah SAW. Baca hadis-hadis Nabi, kita kena belajar. Hadis-hadis Nabi banyak kita baca. Bagaimana yang awak baca adalah setiap selepas solat Isyak tu. Baguslah. Kita baca hadis Nabi. Kita dengar hadis Nabi setiap hari. InsyaAllah hati kita akan menjadi lembut. Kalau kita baca Quran setiap hari, misalnya, hati kita akan menjadi lembut. Hati kita akan sentiasa terpaut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang-kurangnya satu hari kita bacalah Quran tu satu ain. Kata ulama, baca Quran. Sebaik-baiknya Quran ni kita khatamkan dia sebulan sekali. Dapat kita khatam sebulan sekali. Setahun sekali kita khatam satu Ramadan. Itu bukan kita khatam, kita baca satu muka, orang yang baca satu muka. Lepas tu orang baca satu muka, lepas tu kita tidur. Sampai dengan kita baca pula. Syukur sebulan khatam. Itulah khatam. Yang paling utama masa kecil dulu, masa nak sunat khatam Quran. Lepas tu tak khatam lagi. Sebaik-baiknya kata ulama kita bacalah Quran tu satu hari satu ain ataupun sebulan tu sekali khatam. Saya yang berkata ni pun tak mampu nak cuba nak buat juga. Cuba istiqamah. Tapi insya-Allah kita buat, ya. Kita baca satu hari Quran 10 muka surat. Satu hari 10 bulan. 10 bulan kita baca satu hari, insya-Allah 1 bulan kita boleh khatam Quran. Quran ada 300 lebih layan baca. Ataupun satu solat 2 bulan. 5 kali 10 bulan. Dapatlah kita kata. Kita cuba supaya
hati kita selalu dengan Al-Quran. Hadis kita bacalah sekurang-kurangnya sehari satu hadis. Kalau orang datang solat Isya, mungkin kat sini ada baca hadis kan? Okey, bagus. Dapat satu hadis. Esok kita datang lagi dapat lagi satu hadis. Kita belajar. Kita jangan baca hadis berkaitan dengan fadhil amal saja. Kita bacalah hadis yang berbagai-bagai hadis. Banyak hadis. Bukan berkaitan dengan kelebihan solat, kelebihan puasa, kelebihan haji, kelebihan tidak. Banyak lagi hadis Rasulullah yang perlu kita tahu. Yang ilmu yang ketiga iaitu apa dia? Ilmu ketetapan dan keputusan yang betul sama seimbang dengan kehendak kitab dan sunnah, iaitu daripada ahli ulama. Ulama dah buat satu ketetapan ulama itu dari segi hukum dia memang ikut sunnah dan ikut Quran. Maka kita pun kena beramal juga, kita kena tahu juga. Bagaimana ulama mengeluarkan satu fatwa. Misalnya fatwa itu bukannya daripada Quran, bukannya daripada hadis, tapi ulama yang mengeluarkan fatwa itu kita kena ikut. Jika fatwa ulama mengatakan hukum isyarat itu adalah haram misalnya, jadi kita kena ikutlah. Itu adalah ketetapan ulama. Dia bukan keluarkan hukum itu saya saja. Itu suka hati dia je. Bolehlah dia kisah hukum. Kalau dia kisah hukum macam kita ni mana boleh. Macam tu. Jadi kita kena ikut hukum dia. Ulama untuk mengeluarkan fatwa, okey. Kalau siapa mengikut ajaran sikit-sikit ajaran ni, maka hukum dia batal akidah. Jadi kena ikut. Itu ilmu, 3 cabang ilmu yang kita kena tahu dan kita kena belajar untuk kehidupan kita. Hadis yang ke-21 ini menerangkan yang pertama, ilmu itu menjadi asas bagi ilmu agama. Ilmu yang lebih, ilmu-ilmu yang lebih yang tidak dikendaki oleh agama. 2 lah. Bahagian pertama, ilmu yang ditetapkan menjadi asas itu ialah yang pertama ayat Al-Quran yang terang dan nyata dan tidak dimaksudkan hukumnya yang menjadi asas untuk dirujuk kepadanya ayat-ayat Quran yang mutasyabihat, yang tidak jelas maksudnya. Jadi ini berkaitan dengan ayat yang telah dinasah atau dimaksudkan oleh Rasulullah apabila turunnya Al-Quran tadi. Jadi kita kena belajarlah maknanya ayat-ayat yang ni, oh ni tidak pakai apabila turun ayat bambu. Kalau kita belajar tentang ilmu Al-Quran tu, tentang penurun ayat Al-Quran dan sebagainya, kita tahulah ni ayat berkaitan dengan ayat yang dinasahkan, ayat yang mutasyabihat misalnya, yang tidak jelas maksudnya. Ayat kita macam mana? Misalnya disebut dengan Yadullah fawqa aydihim, misalnya dikatakan tangan Allah tu di atas tangan-tangan mereka misalnya. Tangan tu Allah ada tangan ke? Jadi kita kena belajar. Jangan kita baca Quran, oh Allah tu ada tangan. Tangan macam mana? Tangan tu maksudnya berkuasaan Allah. Allah tu berkuasa di atas sesuatu benda. Oh itu maksud dia. Jadi kita kena belajar. Kita jangan tak tahu. Ataupun ayat-ayat yang telah Allah turunkan mula-mula, lepas tu Allah akan masukkan. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ada antara ayat yang dalam ayat ada ayat mengatakan kamu tidak boleh minum arak kalau kamu nak bersolat misalnya kan. Tapi ada ayat selepas tu haram terus minum arak. Jadi ada ayat-ayat yang diturunkan awalnya, maka lepas tu Allah turunkan balik ayat seterusnya. Jadi kita kena tahu kan. Misalnya ada juga dalam surah Al-Baqarah yang silap saya menceritakan tentang bagaimana di bulan puasa tu tidak boleh bersama dengan isteri. Dan ada para sahabat kata puasa tu hanya makan apabila berbuka puasa aja, lepas tu tak perlu makan lagi sehingga waktu subuh, sehingga waktu sahur misalnya. Maka turunlah ayat Allah kata boleh di bulan puasa tu boleh kamu bersama dengan isteri kamu dan kamu boleh makan sepanjang malam tu sehinggalah habisnya waktu sahur. Maknanya dulu sahabat apabila dia puasa, dia buka puasa aja, dia berhenti makan. Dia tak makan sampai waktu sahur baru dia
makan. Dia ingat macam tu. Maka Allah telah menegur sahabat tersebut melalui wahyu kepada Rasulullah. Rasulullah beritahu boleh makan. Ada sahabat dia berpuasa siang, malam tu dia tidak bersama dengan isteri dia. Maka tertekanlah sahabat tadi, sehingga berlaku mereka ni telah melakukan persetubuhan dengan isteri mereka. Maka diberitahukan Rasulullah. Akhirnya Allah turunkan ayat menceritakan bahawa boleh kamu bersama dengan isteri kamu di waktu malam, tidak di waktu siang hari. Jadi ada ayat-ayat ini kita kena tahu. Ya? Jadi sahabat tu dia macam tu, dia puasa, lepas buka dia tak makan lagi, tunggu sampai kau. Ada seorang sahabat tu dia lepas saja dia buka dia makan, lepas tu dia tertidur sampai pagi esok dia tak bersahur, sehingga dia pingsan waktu siang berpuasa. Dia tanya pada Rasulullah, tanya kata kenapa dia sampai gini? Dia kata malam tadi dia tidak bangun sahur kerana terlewat bangun, maka dia tak makan lah. Maka Allah telah menurunkan ayat menceritakan tentang puasa dalam surah Al-Baqarah. Kita baca berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Ayat-ayat banyak menceritakan tentang di mana kita boleh apa? Boleh berbuka kalau kita boleh musafir dan sebagainya. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis Rasulullah SAW yang meliputi perkataan, perbuatan dan takbir. Sunnah atau hadis itu dikata ada tiga. Pertama, perkataan Rasulullah. Perkataan Rasulullah dikatakan sunnah juga hadis, atau perbuatan Rasulullah ataupun takbir Rasulullah. Ketiadaan larangannya. Sebagaimana yang kita tahu, binatang tak misalnya kan, Nabi dia tak makan. Bila sahabat dapat tak di padang pasir itu, dia tunjuk kepada Rasulullah, dia orang sembelih dan dia makan. Tapi Nabi tidak makan. Tak, maka dia menjadi sunnah. Jadi kita boleh makan walaupun Nabi tidak makan, sebab Nabi tidak melarang perbuatan tersebut. Dia awak pada pasir itu kan, contohnya macam itulah. Yang sah datangnya dari baginda dan berkekalan diamalkan, kerana ialah yang menjadi keterangan dan ulasan bagi kitab Allah Al-Quranul Karim. Jadi segala yang datangnya daripada Rasulullah itu, tak kira Rasulullah berkata ke, Rasulullah buat ke, Rasulullah diam ke, tak kata apa-apa ke, itu adalah keterangan dari Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah apabila turunnya Al-Quran itu, Al-Quran itu turun secara umum, maka Rasulullah telah mengkhususkan benda-benda. Misalnya akhir solat, misalnya kan, Allah menyuruh kita bersolat. Bagaimana solatnya? Nabi yang buat. Nabi yang lakukan solat tu. Itu hadislah Nabi buat macam ni. Ketetapan dan keputusan yang betul sama seimbang dengan kehendak kita Allah dan sunnah Rasulnya yang ditetapkan oleh atau diputuskan dengan jalan ijma', kata sepakat ahli ulama, atau dengan jalan kias bandingan suatu perkara yang belum ada hukumnya dengan perkara yang telah dihukumkannya. Tiga perkara tadi yang disebutlah sumber yang kita kena belajar. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau sunnah, yang ketiga kita kena tahu juga berkaitan dengan apa yang telah diputuskan oleh ahli ulama, iaitu yang dikatakan di sini ialah ijma'. Ulama bersepakat, semua ulama bersepakat tentang satu benda, maka kita kena ada pengetahuan, kena ada ilmu. Ataupun ulama telah mengkiaskan sesuatu benda itu menjadi satu hukum misalnya. Sebutnya macam itulah. Kalau kita kata minum arak itu hukumnya haram, memang jelas. Tetapi kalau menghisap dadah itu hukumnya adalah haram juga, kerana dikiaskan kepada arak tadi, perkara yang boleh memabukkan, melalaikan dan merosakkan. Setiap benda yang memabukkan itu adalah hukumnya haram. Tak kira lah kita minum tuak ke, tuak yang kita minum itu mabuk. Tapi kalau tak mabuk, tak mabuk tak apa lah. Kerana ada orang suka minum tuak kan. Baik, bahagian yang kedua, ilmu yang dikehendaki oleh asas itu ialah ilmu yang ada hubungannya dengan kehendak tanda bahasa dan
juga yang ada hubungannya dengan pengertian maksud dan pengambilan hukum syarah, istinbat, ilmu perubatan atau menjaga dan memelihara kesihatan, dan seterusnya ilmu-ilmu kemasyarakatan, pembangunan, perniagaan dan perindustrian, pertanian, perikanan, pelayaran, penerbangan dan sebagainya dari kerja ilmu pengetahuan yang dimiliki adalah tak dapat ditinggalkan untuk menjalankan segala urusan pentadbiran dan pertahanan negara, meliputi segala jenis ilmu pengetahuan sains dan teknologi yang diperlukan oleh keadaan dan masa, asalkan tidak bertentangan dengan asas yang tiga tadi. Okey, yang kedua tadi dia kata ilmu agama itu terbagi pada dua. Pertama, ilmu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, ilmu yang dikehendaki oleh asas. Maknanya ilmu-ilmu yang saya sebut tadi lah, misalnya ilmu perubatan, ilmu pelayaran, pertanian. Ilmu yang dulu yang kata jadi ilmu fardu kifayah, yang kita kena belajar untuk kehidupan kita di atas muka bumi. Kita kena belajar juga. Disebut jadi ilmu berkaitan dengan kemasyarakatan, ilmu berkaitan kemasyarakatan, ilmu politik, untuk kita mentadbir masyarakat. Ilmu pembangunan misalnya, bagaimana kita nak membangunkan sebuah negara, sebuah negeri. Ilmu perniagaan, industri, pertanian, perikanan. Jadi ilmu ni kita kena belajar. Tidak semua wajib belajar, tapi yang tiga tadi kita kena belajar. Yang saya sebut tadi, ilmu Al-Quran, sunnah Rasulullah dan ulama. Tapi ilmu yang disebut di sini tidak wajib bagi kita untuk belajar, tetapi menjadi fardu kifayah bagi setiap orang Islam untuk belajar. Tidak semua orang wajib jadi doktor sebenarnya. Doktor mungkin jadi doktor lah. Tapi kenapa orang Islam jadi doktor? Tidak wajib kita belajar ilmu pertanian. Wajib. Bagi orang nak bertani, kita kena belajar. Jadi ilmu ini adalah menjadi asas semasa untuk penghidupan kita di atas muka bumi ini. Tetapi ilmu yang kita belajar ini janganlah bertentangan dengan Islam. Okey, yang akhir sekali ilmu yang lebih yang tidak dikehendaki oleh agama. Apa dia ilmu yang tidak dikehendaki oleh agama? Tiap-tiap ilmu pengetahuan yang tidak berdasarkan salah satu daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, lebih lagi yang bertentangan dengan kandungan keduanya atau dengan difahamkan dari keduanya, ataupun ilmu pengetahuan tak dapat memberi pertolongan untuk memahami kandungan keduanya. Jadi ilmu-ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis kita tidak boleh belajar. Dia ada sebut kat sini ya. Ilmu yang tersebut bukan sahaja tidak perlu dipelajari, bahkan boleh jadi ia dari ilmu yang tidak memberi manfaat. Ilmu yang tidak boleh memberi manfaat, memberi nilai tambah kepada kita jangan belajar. Dan yang disuruh oleh Rasulullah SAW, Nabi pun tak suruh kita belajar ilmu ni, supaya umatnya memohon dilindungi dari dijari oleh Allah Ta'ala daripadanya. Lebih-lebih lagi ilmu yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Jadi ilmu-ilmu yang tak berguna pada kita, ilmu yang menyusahkan kita jangan belajar. Dia kata apa? Seperti ilmu sihir. Kita jangan belajar ilmu sihir misalnya. Ilmu sihir, orang yang belajar ilmu sihir itu dosa besar saja. Kerana ilmu sihir itu adalah syirik kepada Allah. Ilmu nujum, tak boleh kita belajar ilmu nujum. Apa lagi ilmu yang tidak memberi nilai tambah kepada kita. Ilmu macam mana kita nak mencuri, ilmu bagaimana kita nak menyesatkan orang. Jadi sesemua ilmu tadi, yang mana ilmu tadi tidak disuruh oleh Rasulullah, sila tidak perlu belajar. Janganlah kita nak belajar benda-benda yang Nabi tak suruh kita buat, Nabi tak suruh kita belajar, kita pun belajar ilmu tersebut. Kalau orang zaman dulu
ni, bisa ilmu sihir dia belajar. Dia belajar ilmu sihir untuk mengkhianati orang misalnya. Dia tak suka pada orang tu, dia sihirkan orang tu. Ilmu kuat. Orang dulu dia belajar ilmu kuat. Dia belajarlah ilmu tersebut dengan orang-orang yang tertentu untuk badan jadi kuat, jadi kebal. Jadi kebal badan dia. Ada orang tua kan dia belajar jadi kebal badan dia ni, nanti orang tembak memiliki tembak tak tanduk dan sebagainya. Tetapi ilmu tu boleh memakan diri dia. Pengalaman saya dalam merawat sakit ramai orang tua lah, dia mempelajari ilmu-ilmu yang salah pada masa dia muda. Tapi apabila dia dah tua, ilmu tersebut telah makan diri dia. Makan diri dia sampai dia susah dia mati. Apabila dia susah dia mati dan azab nak mati, maka dia panggillah kita pergi. Ustaz macam mana ni mak saya ni? Dah tak makan, dah tak minum, tapi tak mati-mati pun. Mana Ustaz dia suruh dia mati? Tak ingat saya ni mati maut yang main sama nyawa mak dia kan, mak ayah dia. Tapi dengan orang kata dengan kepada Allah SWT, dengan ayat-ayat kita baca dengan doa, insya-Allah bila kita rawat, kita keluarkan benda yang ada pada badan dia tu dalam masa 3 hari dia meninggal. Jadi ilmu yang dia belajar tu ilmu yang menyusahkan dia, menyusahkan hidup dia. Masa dia muda dulu dia okey lah, masa dia hebat dulu dia boleh bantu dia. Ada seorang tu dia masa muda tu ada cerita dia boleh pikul budi padi tu 2-3 budi tu pikul sebab dia kuat, belajar dia kuat. Tapi bila dia dah sakit, ilmu tadi telah menyusahkan hidup dia. Sampai bertahun-tahun berada di atas kaki, tak mati. Makan banyak, tapi sakit. Jadi menyusahkan orang yang hidup. Jadi Nabi kata kita jangan belajar ilmu tu. Ilmu tujuh pun ada belajar dulu. Ilmu tujuh menilik dan sebagainya. Ada orang belajar ilmu menilik kan, tengok jari, tengok tapak tangan. Oh dia tahu ni tak tua nanti kaya ni. Macam-macam lah. Ini awak ni nak kahwin tua ni. Senyum dia. Ada juga orang belajar, tapi kena pula tu. Betul lah Ustaz dia kata. Jadi ilmu-ilmu macam ni kita jangan belajar. Dia boleh merosakkan akidah kita. Jadi saya rasa cukuplah untuk malam ni kita baca 2 hadis, 3 hadis. Hadis yang pertama ada yang pendek, yang kedua yang 21 dan hadis yang 2 lah. 20 dan 21 sahaja. 2 hadis pada malam ni. Muka hadis yang kita baca tu menjadi nilai tambah ilmu kita pada malam ni. Semuanya dapatlah balik bilik dan tinggal kita belajar jadi 2 hadis. InsyaAllah hadis yang kita belajar itu memberi motivasi kita untuk kita belajar ilmu. Belajar sebagaimana yang saya sebut sebelum ni lah. Antum semua belajar di sini ni satu fardu kifayah. Ya. Oh, ada soalan ya? Adakah ketika hadis termasuk hadis Nusantara, yaitu fitrah yang mengenai Israeliat? Yang kedua, apa pendapat Ustaz terhadap fadail amal yang berwarna biru? Oh, kerana dikatakan mengandungi hadis-hadis. Apa peranan utama mujtahid dalam mengeluarkan hukum? Dan apa peranan kita orang awam terhadap ijtihad ulama yang berlainan antara satu sama lain? Adakah mustika hadis yang kita baca ni lah?
Dia kata hadis Nusantara atau fitrah yang mana ni mengandung Israeliat. Hadis Mustika Hadis ni dia adalah satu himpunan hadis-hadis yang sahih sebenarnya yang dikarang oleh Al-Fadil Ustaz Abdullah Syekh Abdullah bin Muhammad Basmi. Sebenarnya dia mengandungi hadis-hadis yang mutabar, hadis-hadis yang sahih. Dia tak ada cerita pun tentang yang disebut Israeliat tadi. Tak ada perkembangan yang kita baca kan. Israeliat ni apa? Israeliat ni ialah kisah-kisah yang dibawa oleh orang-orang Israel, Bani Israel, melalui mulut ke mulut sampailah ke zaman Rasulullah SAW sehingga kini, yang banyak bercerita itu tidak terdapat di dalam Al-Quran hadis Nabi. Dia menjadi Israeliat. Kadang-kadang dia menjadi satu cerita yang diceritakan oleh ustaz-ustaz para ulama dalam pengajian mereka sebagai cerita Israeliat. Dia kata ini cerita Israeliat ni. Misalnya kalau kita baca kisah Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh di kisah dia berada dalam kapal, di mana dalam kapal tu ada pengikut dia kan. Lepas tu ada binatang yang banyak dalam kapal tu. Di antara kisah Israeliat yang ada cerita dalam kapal tu dia baca bagaimana kisah babi itu dicipta oleh Allah. Bagaimana dia cipta babi itu? Kisahnya macam ni. Apabila dalam kapal ni banyak binatang, maka berlakulah banyak najis-najis dikeluarkan dari binatang tersebut. Berak banyak. Maka disebabkan berak banyak ni menjadi satu masalah kepada Nabi Nuh. Maka Allah telah mencipta babi melalui gajah. Maka keluarlah babi untuk menyodok tai-tai yang ada dalam kapal. Itu cerita Israeliat. Okay, ada satu muslimah tu sebenarnya. Bagaimana kisah? Banyak kisah-kisah Israeliat lah yang kalau kita baca, oh ini kisah Israeliat. Itu maksudnya bukan yang ditanya oleh orang yang bertanya ni lah. Dia kena faham arti kita cerita Israeliat pun. Okey, berkaitan dengan fadail amal ni yang awak baca ni. Fadail amal ni hari tu ada warna ni dah. Fadail amal ni kita fadail yang awak baca ni. Memanglah saya baca, saya tahu lah kita fadail ni banyak hadis-hadis yang lemah dari segi dia punya sirah apa, hadis tu lah. Kalau kita baca hadis tu dia bukan satu hadis yang tak sahih dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun ada juga ada yang sahih kan. Tapi hadis yang fadail ni kita boleh beramal dengan hadis tersebut. Kerana dia memberi kita satu kekuatan untuk kita beramal. Keberadaan kita boleh beramal, tapi kita tidak boleh berhukum dengan hadis tu. Lagipun hadis lah, kita ada hadis hukum, kita baca kan, dia hanya fadail. Kalau kita semayang ni dapat pahala banyak ni, kalau kita puasa sunnah dapat pahala. Jadi kita jangan mempertikaikan hadis itu. Walaupun kata ulama membicarakan tentang hadis yang dhaif ni, dia kata walaupun dhaif dia adalah hadis. Dia hadis Rasulullah. Dia dhaif sahaja. Hadis ni kita belajar. Disebab apa dia jadi dhaif? Sebab apa dia jadi lemah, jadi sebab mungkin ada syarat-syarat yang ditentukan menyebabkan dia tidak menjadi hadis yang sahih. Itu saja. Mungkin perawi dia itu seorang yang lemah untuk dia mengingat. Maka dia jadi hadis yang dirawi itu lemah. Ataupun perawi itu mungkin dia pernah buat dosa besar, ataupun dia pernah buat dosa kecil. Maka perawi itu, bila dia tengok hadis ni daripada perawi ini memang dia pernah melakukan dosa. Ada yang dia riwayatkan dia lemah itu. Hadis yang betul-betul yang kita baca misalnya daripada Imam, hadis yang betul-betul misalnya. Memanglah dia dirawi oleh orang yang sangat betul-betul dari segi syarat-syarat hadis itu. Jadi kita boleh beramal dengan hadis ini, tapi kita janganlah menjadi dia satu benda yang hukum. Jangan kita kata dengan hadis yang kita baca kita jangan menjadi berhukum dengan hadis tersebut. Jadi dikatakan hadis tersebut ada di
dalam mengeluarkan hukum. Dan apa peranan kita terhadap ijtihad ulama berlainan antara satu sama lain. Ulama ni memanglah ulama ni dia banyak memberi pandangan, tapi yang di hadis yang kita baca tadi, ingat. Yang kita baca hadis tadi dia kata sumbernya yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ulama kan. Ulama yang disebutkan di sini ijma' ulama. Kalau lah misalnya ulama itu mengeluarkan fatwa dia, ijtihad dia, seorang dia buat, maka kita tidak perlu ikut. Dia seorang dia buat. Bagi dia berpegang analisa dia tu. Bagi kita jangan ikut. Kita carilah pandangan ulama yang ijma'. Yang ulama yang banyak berpegang dengan benda ni kita ikut. Kita jangan berpegang dengan ulama yang seorang dua ni ijtihad sendiri, tak boleh. Kalau dalam situasi ni memang banyak ulama-ulama ni dia berijtihad dengan sendiri-sendiri dia. Dia pegang dengan satu ijtihad dia ikut. Mungkin apa dia boleh ikut lah. Kita ni orang awam ni kita cari jumhur ulama. Ulama yang kebanyakan mengikut dengan benda tu kita buat. Berkaitan misalnya katalah sekarang ni heboh berkaitan dengan isu Syiah misalnya kan. Isu Syiah. Pendapat seluruh ulama mengatakan Syiah itu adalah tertolak dari Islam. Tapi ada sebagian ulama kata Syiah itu boleh kita mengikut. Ada ulama kata boleh. Kerana Syiah itu ada yang daripada banyak Syiah itu ada yang kita boleh ikut. Jadi ulama yang pegang kita jangan ikut dia, sebab dia sebahagian daripada ulama yang keseluruhan mengatakan Syiah itu adalah sesat. Dia adalah ajaran baru dalam Islam. Dia terkeluar daripada Islam. Kita tak boleh ikut. Kita jangan ambil ulama yang sedikit itu. Walaupun ulama yang sedikit itu kita tak boleh kata dia pun sesat, kerana dia ada ijtihad dia ada hujah dia. Jadi kita sebagai orang awam ni kita kena ambil yang banyak. Kita kena ambil yang pendapat yang ramai, yang banyak. Kerana kita bukan ulama untuk kita membuat satu keputusan. Okey, yang sebetulnya pelajar lelaki dan perempuan memang susah nak mengelak daripada bertemu bila menjaga keputusan itu. Apakah itu? Tidak. Dan apakah panduan dalam tidak tersebut? Ini kalau kita berpegang kepada ulama yang disebutkan daripada pendapat ulama, ada ulama kata tak boleh. Tak boleh. Lelaki perempuan itu bertemu, tak kira belajar ke dalam segi muamalah atau dari segi apa, tak boleh. Ada ulama berpegang macam itu tak boleh. Kerana hukumnya dia kata haram. Tetapi jumhur ulama mengatakan tak boleh. Dalam suatu benda yang umum, misalnya belajar, kita bolehlah bercampur antara lelaki dan perempuan, tapi kena jaga tata susila dan aurat yang ditetapkan oleh Islam. Dalam kita bekerja misalnya kan, bercampur antara lelaki dan perempuan dalam bekerja, tapi kita kena jagalah, kena jaga ada aurat kita, betul kata kita dari segi lelaki dan perempuan tu. Jangan ada benda-benda yang memberi fitnah. Jadi kalau bila lelaki perempuan tu bercampur, dia kena jaga auratnya. Aurat lelaki macam mana, aurat perempuan macam mana. Kita kena belajarlah segi untuk aurat macam mana. Kalau kita lelaki perempuan tapi dari segi aurat terjaga, dari segi tutur kata terjaga pun tak boleh. Islam membenarkan benda ni. Sebab kita tidak boleh mengelak. Kalau kita baca sirah memanglah Nabi tu bila sahabat pergi rumah dia, isteri bagi dia berada di sebalik Nabi. Siapa sebalik Nabi dia tak nampak. Dia bagi dia kan. Itu memanglah. Tapi apabila sama dah berubah, ulama pun membuat satu ketetapan. Boleh. Kalau dah belajar boleh campur lagi perempuan. Dari segi bekerja boleh, muamalah boleh lagi perempuan. Dengan syarat kena jaga kita punya panduan atau kaedah-kaedah yang ditetapkan Islam. Itulah kita kena belajar. Kita kena belajar bagaimana kaedah dia.
Kalau kita tak tahu, kita main arung je. Tapi janganlah belajar Quran, belajar lagi perempuan atau pokok. Saya nak belajar dengan ustaz seorang lagi perempuan. Tak boleh lah macam tu. Itu tak boleh. Di dalam kumpulan yang ramai, dalam kelas adalah perempuan. Tapi jangan kami perempuan dalam kelas ni nanti perempuan dulu. Tak boleh juga. Dia ada bahagian lelaki, dia ada bahagian perempuan. Macam tu lah. Dia kata jika tiba-tiba ada lelaki perempuan nak berkawan, berkawan suka buat perasaan dengan kita, apa perlu kita buat? Mengelak, terus terang, berhias, layan je. Kalau sudah buat, dia tanya kalau saya buat macam mana? Ini biasalah. Apabila lelaki dengan perempuan, apabila tiba masa dia ada perasaan dia kan, ingin berkahwin dan sebagainya, suka. Orang lelaki dia suka pada perempuan, orang perempuan suka pada lelaki. Pada perempuan tu keseluruhan tubuh badan dia disuka oleh lelaki. Semua pada perempuan. Tak kira lah tangan dia ke kaki dia ke muka dia ke belakang dia ke rambut dia ke hidung dia, semua lelaki suka. Sebab tu perempuan tu dia kena jaga orang yang suka. Dia tak macam lelaki. Lelaki ni aurat dia antara lutut dengan pusat dia. Yang lain-lain tu tak kisah, boleh dibuka. Orang perempuan semua kena tutup, melainkan buka dengan tangan dia saja kan, misalnya. Sebab apa? Masa saya belajar dulu tanya Ustaz, sebab apa orang perempuan kita muka dia dan tangan boleh buka, boleh kita tengok? Kerana dia kata di antaranya, kalau kita nak meminang dia, kita boleh tengok muka dia, lawa ke tak lawa ke. Kita boleh nak tengok tangan dia. Kalau tangan dia kurus tu, dia kurus lah. Kalau tangan dia kurus, dia kurus lah. Contohnya macam tu kan. Sebab tu dia boleh buka tangan dan muka. Dua benda tu boleh dibaca keseluruhan kepada perempuan tersebut. Ya ke? Ada lain mungkin itulah, itu kaedah yang umum lah tersebut tu. Mungkin ada perbahasan dia, mungkin tangan dia lurus tapi badan dia gemuk. Itu benda yang adil lah, yang luar biasa. Tapi itu kaedahnya misalnya kan. Jadi kalau misalnya ada benda-benda yang berlaku tu, dia kata memanglah perasaan berlaku nak kahwin dan sebagainya, kita boleh lah. Orang kata boleh melayan benda macam ni, tetapi kita kena jaga kita punya tingkah laku, pergaulan kita kena jaga lah. Janganlah kata terus tak nak ke apa ke, tak boleh lah. Bagi lelaki ataupun perempuan, perasaan tu ada kan, suka pada seseorang. Memanglah dalam manusia tu dia suka. Lelaki suka pada perempuan, perempuan suka pada lelaki. Tapi kita kena ada kaedah-kaedah yang tertentu. Jangan kita membuat sesuatu benda tu yang bertentangan dengan agama sebelum kita berkahwin. Kerana dia boleh merosakkan hidup. Boleh merosakkan hidup. Jangan berzina sebelum kita berkahwin. Berzina maksudnya bukan berzina sampai melakukan persetubuhan. Berzina yang lain lah, dengan dua bersama dan sebagainya. Ibarat kata Ustaz Azharus, kalau perempuan tu dia jenis jualan murah, dia senang, dia buka, dia boleh pegang sana. Kita tak nak lah perempuan tu sebagai benda yang dijual murah. Biar dia dijual mahal. Jual mahal tu tak ada cumi, kita tengok je, tak pegang boleh. Mahal lah boleh. Tapi kalau yang murah tu dia pegang, dia tengok. Jadi kita jangan jadi macam tu. Benda yang berlaku sebelum perkahwinan akan mencorakkan kehidupan kita selepas berkahwin. Kalau awak dah buat satu benda yang tidak baik sebelum berkahwin, dalam kehidupan selepas berkahwin akan tidak bahagia. Jangan. Kalau kita nak bahagia, kita jagalah sebelum kita kahwin. InsyaAllah selepas kita kahwin, kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita tidak melakukan benda itu, kita kena taubat. Kita kena taubat. Sebagaimana yang disebut sebelum ni, dosa kita ni Allah akan balas selepas 20 tahun selepas itu. Kita
Kita dah buat benda jahat sebelum kita kahwin, lepas tu kita kahwin. Mungkin 20 tahun lagi akan berlaku pada anak kita dan sebagainya. Jadi kita kena jaga. Kena jangan jadi benda tu barang yang murah. Kita ni pegang dan sebagainya. Jadi pandai-pandailah. Nak orang kata nak satu benda tu kita kena jaga supaya benda yang kita dapat tu terbaik. Bukan senang kita nak dapat permata. Permata yang asli bukan senang. Kalau nak dapat benda yang palsu senang saja. Kita berkahwin pun bukan untuk dunia saja kan. Kita berkahwin untuk dunia dan akhirat. Sebab itulah kalau sebagai bapa bila dia nak kahwinkan anak dia, dia tanya tentang dia, kau nak bawa anak aku ke mana? Kalau cakap nak bawa kebahagiaan dunia, tak payah. Bawa anak saya akan bawa anak pakcik ni dunia dan akhirat. Umpamanya tu, carilah suami yang boleh membimbing dia dunia dan akhirat. Jangan cari suami yang hanya di dunia saja boleh memberi kemewahan tetapi tidak di akhirat. Dan yang akhir sekali apabila hadis ini sahih atau palsu. Sesungguhnya tidak akan masuk surga orang yang memungut cukai. Sesungguhnya pemungut cukai itu berada di dalam neraka. Sekiranya kamu mendapati pemungut usyur, maka bunuhlah dia. Cukai kan ni? Baik. Dari segi cukai ni, awak dah tanya pakai bahasa cukai, saya kena jawab tak bahasa cukai. Saya dan hadis, dia kata hadis riwayat Ahmad. Kalau dah riwayat daripada Ahmad ni, mana hadisnya ada yang sahih. Sahih lah. Dia dah sebut ada riwayat hadis ni. Hadis macam ini memang hebatlah, hadis yang dah sah. Dia kan saya ada sebut hadis ada yang mutafaqun alaihi bagi Muslim. Hadis-hadis ni ada yang sahih. Baik, dari segi cukai ni, dalam Islam memungut cukai itu adalah hukumnya haram. Memungut cukai itu hukumnya adalah haram. Kita tahu memungut cukai dalam Islam hukumnya haram. Dalam Islam ada cukai. Dalam Islam ada zakat. Mana ada cukai? Tapi boleh memungut cukai dengan syarat. Dengan syarat. Yang pertama, syarat dia sekiranya hasil zakat yang ada pada negara tidak mencukupi untuk membangunkan negara, membantu rakyat dan sebagainya, membantu rakyat, maka pemerintah boleh memungut cukai. Dengan syarat yang pertama, harta benda kerajaan itu, harta benda pemerintah itu kita kena ambil dulu. Jangan ambil kepada harta benda rakyat. Baru boleh. Ini yang berlaku pada zaman Imam Nawawi. Kalau kita baca sejarah, Imam Nawawi ini dia dipenjara kerana tidak menghalalkan hukum cukai yang dipungut oleh kerajaan pada masa itu kan. Imam Nawawi, kerajaan tanya, dia kata aku nak tahu hukumnya, aku nak pungut cukai ni, kita nak lawan tentera salib. Kerajaan masa itu tak ada duit. Dia nak pungut cukai, dia tanya macam mana hukum dia. Mereka kata tak boleh. Dia kata tuanku kena ambil harta benda tuanku punya istana ni, kerabat-kerabat semua ni pungut. Dah tak cukup baru boleh pungut harta lain. Itu sampai Imam Nawawi itu kena masuk dalam penjara kerana tidak mengikut kehendak pemerintah. Jadi hadis ni saya tak pernah baca lah, tak pernah jumpa lagi. Tapi apa yang saya tahu, cukai itu hukumnya haram. Sekiranya syarat yang pertama, mesti dipungut harta itu daripada pemerintah dulu. Maknanya pemerintah pemimpin yang ada yang kaya-kaya itu kena ambil harta benda dia semua, jual semua. Tak cukup, barulah boleh pungut harta rakyat. Yang kedua, yang ketiga syarat dia, okey dia nak pungut juga. Disebabkan dah harta benda semua dah ambil ni. Dah tak ada dah. Rumah dia yang berjuta-juta dah jual, semua dah habis semua, dah harta apa barang emas semua dah habis semua. Tak cukup juga. Maka dia boleh ambil harta rakyat, boleh dipungut cukai, tetapi cukai yang dipungut tu
Syarat dia istilah digunakan dengan sebaik mungkin. Dengan sebaik mungkin. Jangan ada ketirisan dalam membelanjakan harta. Jangan ada meeting sana, meeting sini, kiri sana, kiri sini, membalik sana, membalik sini, tak boleh. Kena guna harta rakyat itu sebaik-baiknya. Itu syarat. Benda ni saya baru belajar pada minggu lepas berkaitan dengan cukai dalam Islam. Memang asal hukumnya adalah haram. Kerana Islam hukum adalah zakat. Orang kaya keluar zakat bagi kepada orang miskin. Kalau cukai semua benar. Miskin kaya semua benar. Semua itu tak benar. Kan orang kaya cukai. Ada peminat minyak, saya miskin, tak payahlah cukai minyak. Tak ada, sama juga. Dia pakai biaya balik pun sama juga. Contohnya macam itu. Awak pergi KFC, kena cukai, kena tax. Tak kira dia orang penuh besar ke, orang kaya ke, miskin kena. Jadi dalam Islam tak ada. Tak boleh, kerana itu adalah satu kezaliman kepada rakyat. Jadi dalam Islam, dia ada apa? Dia ada zakat. Apabila zakat, kerajaan pungut zakat kepada orang kaya. Apabila orang kaya dibagi zakat, maka duit zakat tadi disamaratakan, dibuat pembangunan dan sebagainya. Dan hasil masuk negara itu, maka rakyat dapat seimbangkan penghidupan dia. Orang miskin ke orang kaya ke, dia pun senanglah penghidupannya. Jadi saya rasa saya telah menjawablah sedikit berkaitan dengan yang Muslimah jawab berkaitan dengan cukai tadi, yang pemungut cukai. Memanglah dia kata semua tidak masuk semua orang yang memungut cukai, semua memungut cukai itu berada dalam neraka. Memanglah, dalam Islam tidak ada cukai. Kita hanyalah untuk kita bayar zakat. Okey, saya rasa secara untuk malam ni ada 3 persoalan. Moga persoalan yang disampaikan ni boleh memberi kita satu muka bidang kita lah. Sebagaimana yang sahabat-sahabat tanya ni. Jadi saya rasa untuk malam ni setakat ni sajalah. Sekiranya kita insya-Allah kita akan sambung